Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam Universiti Watan, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan, kita hari ini dapat bertemu di udara untuk rancangan Jejak Pendidik. Ini merupakan satu rancangan yang di mana kami yang dihasilkan oleh pihak pengajaran UKM untuk menjejaki para pendidik yang tersohor dari UKM terutamanya maupun daripada tempat lain untuk mengetahui kisah mereka. Jadi dalam rancangan inilah nanti kita akan cuba mengorek apa yang menjadi rahsia mereka menjadi seorang pendidik yang mungkin menjadi satu pedoman kepada mereka. Saya Ismail Muhammad Saibun yang akan mengacarakan atau jadi host untuk rancangan Jejak Pendidik ini. Walau bagaimanapun saya tak kesorangan ya tuan-tuan. Dengan saya ada seorang rakan saya iaitu Terima kasih Prof. Saya Hisham, Dr. Hisham lah. Saya ni bukan berasal daripada Bangi. Saya daripada Hospital Chancellor Tunku Mukhris lah. Kampus Kuala Lumpur, Ceras lah. Okey, kampus kita yang ada satu di Ceras sana. Kita sebenarnya satu jabatan juga. Jabatan Perubatan Kecemasan. Itulah. Tapi hari ni kita tak merawat kes kecemasan. Kita tak cerita pasal kecemasan. Nak cerita langsung macam kecemasan. Kita nak cerita apa dia bro? Kita nak cerita pasal pendidik-pendidik kita. Okey. Sebab saya rasa UKM ni satu sebuah universiti yang dah lama dan banyak pendidik-pendidik kita ataupun alumni UKM ni menjadi pelopor di banyak institusi luar. Betul. Ada yang jadi vice chancellor di satu universiti, ada yang jadi pengarah hospital dan sebagainya. Menteri pun ada bawa ni. Betul, menteri, even ketua pengarah kesanaan kita pun adalah alumni. Jadi sayang kalau kita tak rakam cerita mereka ni. Dan benda ni hanya akan berlalu pergi macam tu aja. Mungkin kita tak ada, kita ni bukan orang kata golongan penulis yang nak menulis kita. Bukan semua orang boleh nak ada autobiografi. Tapi sekarang punya dalam rancangan ni dia menjadi satu catatan sejarah mengenai perjalanan hidup mereka, sumbangan mereka, mencorakkan mengenai pengajaran pembelajaran di Malaysia lah ataupun di negara kita maupun di seluruh dunia. Jadi itulah aim utama rancangan dia. Bakal tetamu kita ni nanti Prof, adakah memang daripada UKM saja ke ataupun mungkin daripada universiti-universiti lain di Malaysia? Secara umumnya kebanyakannya adalah daripada UKM ataupun alumni UKM. Dia mungkin sekarang ada yang bekerja di universiti lain yang saya katakan tadi kita ni, tapi ada mungkin jugalah beberapa yang memang daripada universiti lain yang bukan daripada UKM. Tapi kita patut menghargai mereka. Kerana sumbangan mereka secara langsung ataupun secara tak langsung telah mencorakkan corak pendidikan di UKM kita sendiri. Jadi saya rasa itulah mereka-mereka yang kita nak jejak hari ni. Jadi untuk rancangan kali ini kita nak perkenalkan seorang Hisham. Siapa tetamu kita hari ni Prof? Dia ni bukan calang-calang je. Dia pernah jadi ketua jabatan. Dia pernah jadi timbalan dekan. Dia pernah jadi dekan. Dia pernah jadi provisi. Macam-macam jawatan dan antara jawatan utamanya dia pernah menjadi timbalan Naib Chancellor Al-Ehwal Akademi. Ada antarabangsa. Mungkin pendengar kita di luar sana excited nak tahu siapa sebenarnya yang masukkan ni. Hebat tokoh kita ni Prof. Jadi tokoh kita hari ni Syam, tak lain dan tak bukan ialah Profesor Emeritus Datuk Insinyur Dr. Muhammad Marzuki Mustafa. Orangnya daripada Terengganu. Dan saya kenal lama dengan dia dan selamat datang ke studio kita Datuk untuk Jejak Pendidik. Terima kasih. Saya pun rasa macam nak mengucapkan mungkin dah tahun 2 tahun kan Prof terima Profesor Emeritus ni kan. Saya rasa satu pencapaian yang hebat, especially sebagai warga pendidik. Maka di akhir sebelum bersara itu dapat anugerah Profesor Emeritus ini satu orang kata capaian hebat lah. Tahniah penghormatan yang tinggi lah asas khidmat sebab beliau kepada UKM. Jadi Prof, saya selalu panggil dia Prof dan rancangan kita pun rancangan akademik kan. Prof, boleh tak Prof bercerita sedikit mengenai diri Prof, iaitu siapa itu Muhammad Marzuki Mustafa? Terima kasih ini Pak Kiswain dan Dr. Hisham. Sebelum saya jawab soalan ni, saya ingin orang kata ucapkan tahniah kepada pengajaran kerana menganjurkan program yang telah disebut oleh Prof. Ismail tadi. Saya rasa itu usaha yang baik untuk kita membawa, mungkin ada sesengah yang hebat dah lama saya ni macam baru lagi bersara. Tahu rumah saya pun sebelah UKM, macam rasa masih selalu lagi orang nampak muka ingat dia ada Marzuki, ingat dia ni masih kerja lagi ke sangat orang pakai UKM kan. Tapi saya rasa yang luar tu bagus supaya mungkin timbul minat mereka untuk
orang tu melalui program ni untuk datang menyumbang pada UKM. Dan juga ni lah yang boleh dimanfaatkan oleh pensyarah dan juga pelajar-pelajar kita lah. Jadi tahniah saya ucapkan sekali lagi lah. Terima kasih. Dan juga terima kasih lah kerana menjemput saya datang ke sesi ini. Saya ingat lebih kurang 2 bulan dulu bro. Ini voice my contact saya untuk program ni. Saya tanpa orang kata apa fikir panjang lah. Voice my sport saya kenal dia lama. Jadi sebab dia adalah hati saya suka ke tak suka, free tak free tu, okey lah. Okey. Saya kena datang. Right? Oh, terima kasih. Jadi ni soalan tadi lah tentang diri saya. Pernah sebut saya daripada Terengganu. Kat mana Terengganu tu bro? Kuala Terengganu. Oh, Bandar. Bandar lah dekat Kuala Terengganu. Jadi saya arwah bapa saya guru. Okay. Guru. Jadi mungkin orang kata apa sama DNA pelajar tu mungkin ada sebab ramai pak saudara mak saudara saya adalah guru. Tapi masa dulu ramai dah kita orang profession guru ni. Kalau ikut macam sepupu saya pun ramai jadi guru. Jadi Prof memang DNA tapi masa kecil-kecil belajar even masa universiti tak terfikir pun nak jadi cara dia. Nanti saya cerita. Jadi saya ada beradik 5. Saya yang kedua. Yang kedua. Jadi saya masa mula sekolah tu dipanggil masa tu di Kuala Terengganu. Pada masa tu sekolah Inggeris tak banyak. Saya ada 2 je. Saya pergi ke sekolah rendah Inggeris Pasir Panjang. Itu sekolah saya sebenarnya. Dan lepas itu saya ditawarkan masuk ke Sekolah Bahasa Penuh, Sekolah Menengah Sains. Dulu ni dipanggil Sekolah Menengah Sains Kuala Terengganu, dekat dengan airport tu. Dekat airport Kuala Terengganu. Okey. Cuma nama sekarang dipanggil Sekolah Menengah Sains Sultan Mahmud. Di situlah saya belajar. Dan selepas itu saya ditawarkan untuk menyambung pelajaran saya dipanggil matriculation lah. Saya itu pergi ke Australia. Itu pergi Australia. Tahun berapa tu Prof? Macam ni saya ambil saya the last batch orang panggil MC sekarang SPM lah. Saya the last batch English medium. Jadi MCE saya 19 pandai saya form 5 lah. Okey. 1979. Okey. Saya boleh lahir tu bro. Alright. Allah nak pun tak apa tu saya di Dr. Syaf. Prof, saya personally dan juga mungkin pendengar di luar sana tertanya-tanya di manakah permulaannya career Prof sebagai seorang pendidik itu? Mungkin Prof boleh berkongsi sikit dengan kita, Prof. Okey, terima kasih Syaf. Sebenarnya ialah tak dia orang kata apa menjadi seorang pendidik itu tak pernah timbul daripada awal saya masuk sekolah, saya masuk universiti. Saya sambung tadi lah, maknanya saya buat mata pelasi di Australia. Saya pergi ke Tasmania. Sebab GPA pilih saya pergi ke situ. Dan lepas tu saya sambung inilah orang kata apa ijazah pertama saya dalam kejuruteraan elektrik di Universiti Tasmania. Jadi yang pilih apa jurusan tu Prof? Saya pilih sebab dalam kita ujian boran mana tu disebut. Jadi memang kejuruteraan elektrik saya pilih. Elektrik saya pilih. Tempat itu ada yang dia adalah rakan-rakan saya, ada yang hantar ke England, ada yang hantar Amerika, ada yang hantar ke Australia. Itu kami tak diberi pilihan. Kita tiba-tiba dapat nama salah Saya pergi kata dia. Kita pun pergilah. Sebab masa tu pun kita macam kerana maklumat tak ada lah. Jadi kita no way nak tahu universiti mana nak pergi. Dari carian kita pun tak ada orang kata apa. Rakan-rakan tak banyak. Pasal itu apa orang kata apa kita berpulang untuk kenal orang yang lebih lagi luar negara lah. So saya pergi ke sana lah. Jadi pada masa itu memang juruter lah. Tak pernah terfikir. Tapi saya mungkin kalau saya imbas kembali lah. Sejak sekolah menengah dan juga masa kat universiti, saya suka mengajar orang. Saya suka orang datang, bukan datang saya pandang maknanya saya buat orang kata tu lah, maknanya suka mengajar orang. Sebenarnya kadang saya rasa actually
bila saya mengajar dia tu, saya lebih faham. Betul lah, kita pun sebenarnya Syarah bila nak ajar sesuatu ni, actually we have to The best way to learn is to teach, kan? jadi saya memang suka ni mengajar ni lah hotel rakan-rakan lah, saya macam tu lah. Jadi bila saya habis pada masa tu kerja tak bukanlah macam sekarang suka siapa yang di bawah tajaan pada masa tu balik Memang dia kerja. report GPA, tunggu kat rumah, dia beritahu ke mana kat mana nak report. Jadi saya alhamdulillah lah, maknanya masa belajar bahasa Fiji Inggeris tu saya dapat ni first class honours. And then saya memang dapat banyak hadiah-hadiah di peringkat universiti lah daripada ni. Jadi saya dipanggil oleh GPA. Masa tu arwah Tan Sri Ahmad Saji. Dia bahagian, saya ingat pengarah bahagian dia GPA bukan training, saya tengok lah. Jadi kalau saya jumpa arwah Tan Sri Ahmad Saji kat UKM tu, saya sebab Tan Sri lah. Saya letak sebab bila dia jumpa saya masa tu, ada a few daripada so-called yang GPA sponsor student lah yang dapat good result. In fact, ayah saya sangat bangga lah sebab dia buat satu press release and they announce saya adalah pelajar tajan GPA yang terbaik. Dia lah Homeland America semua tu lah. Itu saya ingat. Saya tak tahu sebenarnya tu. Bila saya balik dulu bila ayah meninggal, saya just go through, saya nampak paper cutting ayah saya simpan. Sebenarnya saya tak tahu dari segi tentang press release tu. Dari segi tu. Jadi Tan Sri Ahmad Saji dan juga pegawai GPA kata, Mazki, why not you go jadi pesyarah? Itu. Why not? Ada situ, why not you jadi pesyarah? Saya kata dia masa tu macam kita ni ialah lebih sponsor. Saya boleh kata tak nak macam tu, tapi macam kita belajar lah. Berhormati. So Masa tu Prof dah balik ke saya dah balik. negara ke? Dah balik. Mana dah balik? Kan bila balik, biasanya kita report GPA, dan saya balik ke Terengganu, and then saya dapat bukan telefon apa benda, rumah dulu mana ada telefon lah. So budak ke apa tu datang, saya ingat di Wisma Bernama, jumpa dia lah, Tan Sri Ahmad Saji dan few GPA tu, and then minta untuk saya jadi itulah pesyarah. And then wish lepas fikir-fikir, sebab pada masa tu sebenarnya jadi jurutera di elektrik tak banyak pilihan. Sama ada yang akan pergi ke Telekom, bukan yang Kopras kan, yang Telekom Malaysia ataupun di segi TMB yang saya dulu macam tu. LLN Dan jadi dia more tak ada lah exciting macam sekarang dari segi tu. Jadi ataupun RTN tinggal lah. Mungkin electrical banyak communication ala-ala macam dari segi tu. Jadi saya kata okey lah. Dan tapi dia tak, orang kata terpulang pada saya universiti mana saya nak pergi. Saya sebenarnya mula tu kan minta nak pergi ke UTM, sebab bila kat KL ni saya selalu tumpah demonstrasi di Keramat. UTM kan masa tu belum pindah. Bukan jalan ada suara. Jadi itulah orang kata apa, kalau jawab Dr. Ishan tu kenapa, macam mana saya boleh jadi pesyarah. Jadi sebenarnya bukan orang kata apa daripada awal saya berminat tapi ada beberapa keputusan peristiwa menyebabkan saya masuk. Dan lepas tu saya sambung buat masters lah di England dan buat PhD. Cuma pada masa tu ialah biasalah kita orang muda dulu, pada masa dulu tu maknanya kita boleh negotiate. Saya kata saya nak buat masters. Sebenarnya gini, kerana saya dapat first class, saya boleh terus buat PhD. Saya apply ke universiti di Manchester tu. Tapi dia kata why not, dia kata you do 1 year masters by course, kerana that will make your foundation solid, and then after that you can have 2 years buat PhD. Jadi tapi separate program lah, master dan PhD. Jadi saya negotiate UKM, saya kata lepas saya buat master saya tak nak balik. Biasanya kita buat masters kita kena balik, kena sah jawatan semua tu, and then lepas tu baru pergi. Tapi saya kata tak, saya tak nak balik. Buat dalam kontrak
nak pergi buat masters dah buat PhD. Tapi bila mana saya pergilah buat masters untuk buat PhD. Tapi bila dah buat PhD tu tahulah cabaran kita buat belajar lama-lama lah. Bila tension rasa jesah pula aku rasa. Patutnya break sekejap mana je. Ya dah. Relax kita relax patutnya. Break sekejap. Orang tu saya kahwin kan. Saya jumpa isteri saya. Masa single. Ya, Masa single lagi. Masa sebab PhD lah. Tengok aku pergi ke library tampak. Jadi saya kahwin lepas saya buat PhD di sana. Itu. Lepas tu semangat datang balik bro. Jadi dia ada kaedah dulu macam saya gini, bila bujang ni kita duduk satu rumah, semua yang dia PhD daripada USM tu. Bila orang buat research PhD ni, banding kadang kita jumpa, kita banding kadang petang malam, jumpa sekejap, pagi pergi, hari Sabtu Ahad pun kadang pergi. Jadi macam dia that's rutin tau. Pengalaman ni sebenarnya penting kan, getting it on real life punya keadaan. Jadi bercerita pasal pengalaman dia, boleh Prof tolong kongsi dengan kita apa sebenarnya antara perkara ataupun benda yang paling mencabar lah dalam in your life as a pendidik ni. Pendidik ni okay. Dia orang kata apa, dia tak ada lah macam kita rasa ada spesifik atau event macam tu lah. Tapi generally saya rasa macam secara umur lah, ini saya rasa bebas umur lah. Actually to engage dengan pelajar adalah satu perkara yang paling mencabar lah, tapi saya macam ni lah, ni saya suka kerana apabila kita ajar sesuatu ni, oleh kerana background saya suka macam komputer semua tu. Saya kalau bila apa-apa topik semua tu, saya akan masuk simulation. Because bukan physical simulation, itu bukan ada di lab. Computer simulation, maknanya kalau behavior, sometimes kita ada persamaan matematik yang agak complicated. How to visualize it? Apa benda ni? And then saya suka buat program untuk tunjuk dari segi apa berlaku kalau kita ubah, katalah kita ubah parameter tersebut, apa yang sebenarnya berlaku. Jadi saya memang kalau dari segi apa ni, itu adalah dia lah, orang kata apa, saya punya style lah. Yang mana kalau mana yang ada orang kata apa, dari segi angle yang saya boleh simulation, saya masuk. Soalnya sudah boleh dapat what if itu kan ni. Kan tidak kita macam buat equation kita tu kita tak nampak. Mungkin ada kita ubah ni jadi equation lain. Tapi apa benda ni? Tapi kalau kita nampak, itu dia. So dia increase dia punya interest. Untuk menggunakan simulation untuk menarik pelajar sebab saya pun minat saya tahu lah dia memang dari segi tu kita mungkin ada orang tahu satu sisi world tu. Mungkin saya boleh tanya sikit lah kan. Mungkin di awal-awal masa Datuk sebagai pendidik kan, ada tak cabaran-cabaran yang pada ketika itulah nak mengajar satu kumpulan pelajar dengan pelbagai ragamnya, dan mungkin Prof masa itu pun seorang pendidik yang sangat bersemangat baru balik daripada luar negara tapi mungkinlah ada cabaran dari segi dia seorang pendidik, dia macam dia situasi dia lain kan. Soalnya kita boleh imagine lah, ni bandingnya at least saya dah in early 90s lah, saya balik pergi belajar lah. Lepas belajar tu rambut ubah lagi sebab dia kapur. Masih pakai Fireboard. Saya ingat sekali kalau kita ada apa dewan sebelah ke FST tu, ni dewan apa, ada Mahmud dah dewan Mahmud kan ada stage tu, ada blackboard kapur putih ni. Bila pandang tu jatuh jadi uban tu. Ada accident segi bandingnya kalau pakai OHP yang tu lihat, itu dah canggih dah tu. Dah canggih lah. Betul. Sebelum tu lagi Prof masa tu sebelum OHP lagi. Kita ada juga pakai dia lah. Tapi OHP ni ialah maknanya kita pakai tadi, basically kita punya main tu adalah whiteboard lah. Tapi kadang-kadang saya rasa
mungkin kadang bila kita situ seolah macam tak tahulah. Okey, pengalaman saya masa kita pun melalui belajar dulu macam kat overseas pun cikgu syarah pun pakai kapur juga. There is the technology pada masa tu. Nah, somehow the pace sebab kita tulis, kita go through, I think budak boleh pace. Boleh ikut. Kadang bila OHP ni, itulah saya rasa kadang bila OHP kita tunjuk macam dia ada benda macam contohnya adalah equation tu. Bila kita tunjuk, dia ada kalau kita buat step complicated je. Tapi kita go through Kita work it out. satu-satu dengan dia, kita buat tu at the pace sebab jadi benda tak nak kita akan slow secara automatik sebab kita kena tulis. Nak kadang-kadang bila ni kita ada teknis kita tunjuk, kita explain budak pasal tu juga nak signing, dia juga nak tengok on segi tu lah. Jadi tapi saya rasa macam seolah engagement tu dia lebih lah. Tapi dia of course dari segi cabaran pada masa tu ialah kita kena limit. Jadi pada masa itu memanglah tak ada ni komputer baru di Kenangan. di segi ni jadi tak ada lah yang simulation saya sebut tu toward the end. Cuma saya nak tanya, kalau compare dengan pengalaman saya, Prof, bila kita bekerja dan ambil belajar, macam cikgu kan, cikgu dia ada training guruan dia tu, skills untuk mengajar. Kita habis belajar dia tiba-tiba kena mengajar. Kan kita tak ada skill mengajar. Ilmu mungkin ada nak mengajar, tetapi teknik mengajar tu tiada. Tak ada siapa pun yang bagi kursus mengajar kepada kita kan. So macam mana boleh tips ataupun Prof boleh share ketika itulah kan, macam mana Prof boleh mengajar? So lagi ni saya tahu betul sekarang ni macam I think ialah we are doing macam UKM banyak universiti doing the right step, mengambil pelajaran satu benda yang serius, is not something yang kita macam take for granted. Tapi dulu tu memang macam tu. Pandai kita buat andainya semua orang yang ada ilmu boleh belajar. Jadi memang I would say tak adalah maknanya macam tu lah. Dia macam saya kata kebebasan ada macam-macam punya style. Jadi dia amat mencabar di segi kita, and then pada masa tu pun kita punya akses pada maklumat luar pun kurang. Masa saya balik dulu tak ada internet lagi. Internet tak ada. Jadi nak dapat bahan buat agak cabar, maknanya kita hanya terpaksa rely buku-buku yang ada di library. Tapi zaman tu Syam, dia punya mantra tu adalah see one, do one, teach one. Itu pasti. Mana saya melihat pendidik zaman dulu, dia orang ni mesti lebih berinovasi untuk mengajar sebab mereka tidak ada reference kan. Tapi ginilah, despite all those things, saya nampak ginilah pada masa tu ni orang kata apa, they do it because of passionate. Kita ada bukan ada macam the criteria pada fikir masa tu dah naik makan berapa segi untuk naik apalah jadi profesor dia. Actually nobody talk about it. Buat kerana apa, passion buat research kerana passion buat research dari segi itu. Sebab tak kata kemudian ni yang baru ada, saya rasa macam later baru ada macam publish this dah naik pangkat ada betul banyak jadi masa tu it's a bit kita tahulah tapi nothing written. Tapi kebanyakan orang pada masa is actually ni you can see that they're doing kerana dia minat tau. Dia minat. That's why kalau saya nampak lah, bukan tak saya boleh, kalau saya nampak kalau graduate yang dulu lah, they're very close dengan pensyarah, dia selalu datang balik. Jadi our relationship dengan pensyarah dengan pelajar tu tak kira lah pelajar bahasa Cina ke Melayu ke, you can see actually dia akan berpatutnya parents hingga sekarang pun dia datang, dia quite close. Kerana they can see macam the sincerity pensyarah bimbing. Jadi saya bila kita harap tu perkara tersebut sepatutnya diteruskan sampai ke dia lah
Tapi yalah, itulah challenge kita sekarang ni, banyak online semua tu. Jadi how to make supaya apa, bila all this e-learning tu, tapi the element of ada some personal Human. human dah tu. Itu saya rasa bagi pengajar ada tu ada. Ada kita sebut tu lah. Biasanya ada orang pensyarah. Saya pun dulu macam universiti ada juga orang yang syarah mengapa decide saya ni bila pakar saya dalam bidang dia panggil control engineering. Betul je macam mana je lah, automatik lah. Macam bagaimana sesuatu boleh bergerak tanpa macam tu lah. Macam kita tekan lift naik tu, autopilot, benda-benda macam tu lah. Memang ada. Ada subjek tu, pensyarah tu saya suka dia mengajar cara tu. And then physically pun saya dah close. Menyebabkan saya bila nak buat master PhD saya memilih. Betul. Bidang itu. Tapi dalam keadaan sekarang ni, saya rasa itu cabaran itulah. Bagaimana kita nak supaya hubungan kita student tu beyond dia mendapat ilmu, ada benda kita juga boleh influence dia sebagai manusia tu lah. Betul, saya setuju bro. Konsep yang kata dia kena ada dua, dia kena ada technology excellence dan juga dia ada human excellence kan. Dia kena ada dua elemen. Yang mana sekarang ni kalau kita tengok pembelajaran yang berlaku sekarang ni, banyak dah move towards teknologi. Penggunaan teknologi, aplikasi dia, dan ada human punya excellence sebagai teacher tu dah kurang. Apa pandangan bro Ustaz kalau statement ni? Betul. Ya, saya memang bila orang kata apa, setuju 100% tu lah. Dari segi tu ialah sebab kerana kontak dia, walau katalah kita jumpa secara apa online, secara bersama, dia tak sama. Kalau kita jumpa body language, ada kita kalau kelas kita eye contact kita tu, dia lain. Kita manusia dia macam tu lah. Dia nak human touch je. Kita ni kalau boleh nak improve dia sosial dari segi peribadi dia. Bukan setakat Ilmu tu saja. ilmu saja. Benda tu kalau secara gunakan teknologi tu, saya rasa bukan nak kata impossible, tapi suka lah. Suka. Tak kata impossible tu mungkin ada cara dah. Tapi suka, challenging. Maknanya kita kena lihat bagaimana perkara tersebut boleh je lah. Supaya di pelajaran cuba tengok satu macam tu. Ada elemen human excellence yang kita juga. Sepanjang 32 tahun dia jatuh bangun Prof di UKM ni lah mungkin Prof boleh share lah dengan kita dan juga pendengar di luar lah. Apakah mungkin Prof boleh reflect balik pengalaman yang paling bermakna, paling manis lah Prof di UKM ni? Okay. Ya, saya berkhidmat UKM 32 tahun dah Prof. Tapi kalau ikut dari Twitter 80 lagi lama lah. Yang mana 32 tu sejak balik pada PhD tu. Kalau mungkin supaya senang saya fikir, kita ada 3 lah kita punya core tu lah, mengajar, engage semua research dan juga perkara lain. Saya rasa kalau gini, kalau mengajar not so much yang saya enjoy lah, rasa tu yang saya suka apa sekat tu, not so much dalam kelas punya aktiviti. Saya daripada dulu suka terlibat dalam projek pelajar. Competition, kalau macam ke, especially saya minat automation lah, dalam robotik, competition. Biasanya kalau dalam satu team tu kita ada lebih kurang 30 orang. Kalau dia projek tu banyak. Saya rasa bila buat projek itu jugalah macam kita boleh, kita buat benda yang agak real, kita boleh relate. Satu hubungan saya nampak macam melalui projek seperti inilah, saya boleh hubungan pelajar sangat bagus. Hubungan antara bangsa pelajar Melayu, India, Cina bekerja, because bila kita ada common goal lah, kita ada macam we need, kita ada satu mission lah, common mission, we want to win. Bekerja siang malam sampai pukul 3 pagi, and then kita punya hubungan dengan mereka. So saya sampai sekarang saya treasure, and then pelajar yang normally terlibat tu rasa macam hubungan kita masih dapat lah dari segi tu lah. Tapi related tu dia sebelum saya pergi yang lain tu, ada satu perkara mungkin related tu, orang kata apa yang kita bincang tadi tentang curiosity semua tu. Hasil daripada kita buat competition tu,
dia melibatkan ni untuk kita program satu micro komputer, microprocessor lah yang kecil untuk sebagai brain kepada tu lah. Kita sebenarnya ada pada masa tersebut ada tu syarikat di Australia, dia approach kami lah. Masa itu saya terwalakan dengan tim satu software di mana software tersebut even pelajar-pelajar sekolah rendah boleh guna untuk program. So, kita biasanya ajar dekat universiti. Pelajar-pelajar universiti pun agak dapati subjek tersebut agak suka. Kalau nak program C language semua tu. Tapi dia cara grafik dia, cara tu kita nampak, okay, mudah. And then dia kata kita nak buat satu projek untuk ajar sekolah lah, community. Dan kami approach pada masa tersebut ni yayasan UAN untuk sponsor. Apart of their CSR punya program tak. So mereka setuju. Nanti tinggi quite a bit. Kemana bukan apa 250,000 macam tu lah. Kita pun dah pilih sekolah, kita dah ni. Tiba-tiba syarikat tu dia bukan sakit term dia macam tak cover macam dia. Kita rasa macam kita tak boleh nak proceed. So bayangkan. Kita dah commit dengan syarikat, dengan tu dah sign agreement. Sekolah. Tiba kita tak ada software. Kita tak ada software yang kita rasa yang agak mudah untuk mengajar tu. Tapi saya admire lah Syarah pada tu. Let's see, sebenarnya bila kita desperation ni akan drive innovation. Because kita memang dah tak boleh nak pergi ke cancel. Betul. Dari segi duit pun dah dapat semua tu. And then they really think macam mana untuk ajar budak-budak sekolah rendah, bayangkan sekolah rendah untuk ajar benda tu yang mana sepatutnya universiti. Tapi dari segi kreativiti, dari cara dia drive, kita tak boleh kata penting ni lah Syarah buat. Kita tak boleh ambil macam mana cara kita ajar dalam kelas kita punya pelajar universiti tu simplify sikit, even simplify pun tak boleh. Approach kena lain. Approach saya. Tapi itulah cara dia create curiosity, start supaya budak tu macam dia drive kerana nak tahu. Jadi kita step macam dia, bila kita buat, dia bertanya kita, saya nak buat dia, lepas dia macam mana dia? Macam gitu. Dan kita berjaya buat program tersebut. Dia bukan dia bukan sekolah rendah, dia sekolah menengah. Tapi segi saya sangat je lah macam saya kena sebut. Kerana impact dia, kita buat dia di satu Honda di Johor dekat second crossing Gelang Fatah tu je. Gelang Fatah itu. Actually dia impact guru kata tu, because of this program kita buat ni pelajar ni tahun 3 lah. Tahun 3 because the impact program Khalid Minat tu, ramai pelajar yang masa tahun 3 decide nak pergi ke art stream tu, decide tukar pada science stream. Dari segi tu dari segi tu kerana dia minat dari segi tu, because kita go more problem solving tu. Jadi saya rasa itulah orang kata kadang-kadang kita belajar dia, kita tak boleh yang biasa itulah. Kalau kita kreatif enough, kita boleh cari dia macam tu. Itu yang dari segi minat, dari segi more related pelajaran. Satu lagi yang saya rasa achievement yang, tapi bukan saya lah, masa tu saya sebagai dekan dan tutor, kita mendapat kursi Yayasan Saindabi. Kursi dari tu yang paling besar pernah UKM dah dapat dah. Dan dia punya challenge dia pada masa tu, sebelum tu Saindabi dah bagi satu lagi kursi climate change. So yang kedua ni dia minta universiti lain. Jadi kita sebenarnya rasa unlikely lah untuk dapat. Saya cakap sakit. Memang gila sekali kan? Betul. And then dia punya chairman yang dia kebetulan yang orang yang hit tu, dia chairman universiti lain. Kan saya kena sebut hari ni dia ni betul. Arwah ni lah. Ni apa? Tan Sri Wan Zahid. Yang dulu betul pelajar Wan Zahid dia tu. Tapi lagi sometimes bila kita rasa desperate, it's impossible tu, saya really appreciate tim-tim pada masa tu. Termasuklah kat situ ada Tuan dulu, Pak Sabri, ada few yang dia lah tim tu.
kita kena cari angle lain. Kalau kita go cara macam kita buat proposal macam tu, that's it. Tapi kita mencambar kelaziman ni. dah, tak boleh dah habis. Macam kita submit normal research proposal. Tapi in order to do that, kita semua macam jumpa, kita sibuk petang-petang. Saya ingatlah kat pejabat dekan mesyuarat, kita selalu jumpa. Kita have to understand, baca apa isu dia kat SIW. You have to understand apa isu dia, apa dia punya pain dia, kena siapa dia, director dia. You have to get siapa dia. Yeah. You have to study. Dia study orang tu. Daripada saya ada dulu, lepas saya terlibat dalam tu kata sebelum tu dekat consultancy, bila kita nak lobby orang, you have to understand. Jadi you have to go to, bila kita nak jumpa seorang yang agak kata kita mungkin mustahak, macam very important for us to get buy-in dia, kat canggih Facebook dia, baca. Dia minat Manchester United ke apa benda ke, dia sekolah mana, you nak cari komen bila kita jumpa tu, even wife dia minat tu. So I think itulah mungkin sebenarnya saya lah, if you want to make somebody very important nak jumpa, jangan take for granted. Ada ataupun pelajar kita bila pergi interview ke, dia tak baca pun company tu apa, profile apa, Homework lah. tak buat homework. You must know the person, nak cari common dia punya point. Kita kalau jumpa ni, macam dia Isyam lah, kita tak pernah jumpa. Bila saya sembang tu, Isyam macam ada minat ataupun kita minat tim bola sama. Dia ada ambil dah lain tak? Jangan tu lain lah. Ada dah lain dah. Tiba-tiba kita jadi close friends, kita ada common yang tu. Betul. Finding a common ground ni sebenarnya penting. Saya rasa ini antara benda yang bersyarah kita boleh belajar belajar ini. Terkira lah. Belajar universiti sama. Never tahu tiba-tiba kita sekolah sama, apa sama, minat yang sama. Hati cukup. You have to start. Masa bermula tu, kita jumpa. Datuk dulu pernah ni, jadi apa ni ke? Pemain bola sekolah dia. You have to start macam tu dia. Dia lain. Dari segi tu. So, daripada situ kita boleh jumpa soft spot guys. Ada dia lain di segi macam hubungan dia situ lah. To be cara spesifik lah. Saya pernah ada demonstrate dia punya dia. Saya pernah dulu pasal ni lah, masa tu saya ingat dekat PR strategi ke, saya diminta untuk hadir satu event yang dia organise oleh DRB High Court. Quite dia lah, dia mau VIP segitu. Dan tetamu dia Datuk Seri Nawawi Effendi, former Minister Nawawi Effendi. Saya tahu dia Muhammad sini, saya tak nak jumpa dia. Dia belajar sama dekat Universiti Tasmania. Dia biasa yang dinner macam ni standing lah. Jenis yang bukan kita seated meja yang kita ambil makanan, kita go around, ada meja kecil berdiri. Saya nampak lah dia very prominent ramai tu. Saya just interject, dia kata, Azri, saya dulu, dia tahu kan saya kata lah, saya masuk sikit. Saya dulu belajar kat Tasmania sama. Lepas pada tu, it's almost lebih setengah jam duduk cerita mana macam-macam S2 agak jauh orang Mazuki ni close friend apa benda ke. Saya tak kenal dia. Kerana Common tu banyak ground. dia punya kawan tu. Okay, so that one macam dia kursus sana be quite good, tapi dia punya proses tu actually itulah one of the to understand people, understand the syarikat apa benda, baca newspaper khatib, tengok tu, and then try to orang kata macam buat intelligent lah. Nanti if you want to do something big, kena jangan setakat hantar proposal macam tu, dia kena ada support. Pengalaman Datuk apa Prof dalam hal ni semua kan, kalau saya bertanya lah, apa falsafah pendidikan atau apa your falsafah as a pendidik getting all of cuma saya mungkin saya simple. Saya kan saya beberapa kali saya sebut kata mungkin tadi yang curiosity, minat. Saya always feel that the best orang kata way untuk kita belajar, untuk orang belajar actually bila seorang pelajar tu curious, nak tahu curiosity. Kasih tahu maknanya dia is the best. Tapi dia sebenarnya dia tak jauh daripada kita sekarang ada outcome based tu. Kita bercerita tentang outcome. Kan kita macam kita cerita budak-budak belajar, ni nama apa ni? Sama kita belajar matematik, kalau probability tu warna hitam, warna putih ambil sekira nama apa ni? Tapi outcome based ni kita pun macam dah ke situ. Tapi kalau kita boleh relate supaya benda tu lebih
curious. Kadang kita outcome based ni statement kita nampak tu sangat masih tu. Kita macam yalah kalau kita boleh deliberate dengan pensyarah, dengan pelajar supaya dengan statement outcome based tu kita boleh create curiosity, kita boleh relate apa benda yang how does it relate to the real life. Walaupun lambat lagi, mungkin tahun 1 you lambat lagi, tapi somehow kalau kita boleh relate, let them be interested, curious. Sebab saya pastilah kalau kita tengok anak-anak kita lah, bila dia minat tu, dia stop macam mana dia cari tu, dia boleh cari. Dia kira apa, walaupun macam dia punya bahasa Inggeris tu mungkin tak berapa tu, hati dia manage somehow to get what they want. Kadang dia curious ataupun dia nak driven by So basically kita instill curiosity kan. Kita mengikut instill curiosity pada pelajar tu. Itu sebenarnya sebagai api ataupun apa yang boleh motivate go tu. Macam tu kalau budak tu lah. Kalau budak dia tanya je lah. Takut benda ni by the time kita sampai ke peringkat universiti ni, mungkin suka bukan dah kata tulis dari segi itulah, tapi Tengah mulut dah tanya maknanya dari segi tak tanya benda tu. Kalau budak tu dia apa dia panggil, there's no such thing stupid question, dia lain je lah. Betul. Dari segi tu Tapi sebenarnya kalau macam pelajar di luar negara kan, bila saya dulu belajar siap keluar negara, dia memang macam tu. Dia sebenarnya dia banyak bertanya, dia banyak dan benda tu sebenarnya yang memotivate tu tulis. Kalau compare dengan pelajar kita, betul. Saya orang kata ada kebetulan ada adik pengalaman adik pada masa peringkat UK nak buat komputer pintar lah. Peringkat awal tu dan kita tahulah actually syllabus kita ambil ni daripada John Hopkins kat US. Jadi oleh kerana banyak subjek fasa tu dia nak buat tu related to engineering tu, so dia minta jugalah saya pergi ke US buat apa dia punya program dia lah, nama school dia. Saya pergi ke satu sekolah di bawah lah, sekolah rendah saya subjek. Bila cikgu kata ada question, semua akan tanya lah. Cikgu dah pening pada tak tahu mana. Tapi dia punya, because dia of course dia macam ke golongan pandai dah bila masuk dalam tu kan, dia gifted school lah dia punya ni. Sampai dia kalau satu kelas ni mesti ada 2 orang pensyarah tau, 2 orang cikgu, satu ke depan, satu kat belakang tu dengan komputer. Kalau orang tak dapat itu, dia buy time dia sana cari apa. Kalau soalan dia tu kita tahu dah fikir tu. Tapi itulah saya pernah tahu lah, kerana dia peringkat bawah pun bila tanya apa ada soalan tak, everybody want to ask. Dari segi tu itu yang kita buat dalam debriefing. Prof, sekarang ni kita buat satu program on debriefing lah. Debriefing ni sebenarnya kita mengajar pelajar tu macam mana nak berfikir, macam nak berfikir di luar otak, macam mana nak become critical. So saya rasa itu antara benda yang kurang lah di antara dengan pelajar dia. Kalau bila sebut berfikir dia, saya tengok balik lah kata Seri Wan Zahid. Dia kalau banyak dia punya thought kalau kita boleh cari, and then dia punya apa, saya pernah pergi lah. Dia sebab kita dulu kan dia DJ ni Kementerian Pendidikan Malaysia. Saya pun pernah panggil dia pada tu. Dia kata the most important thing for you to teach is pada how to make, pada learn to think. Dia kata learn to think actually is the most important. Bapak abstract sikit lah, tapi dia cerita lah macam tadi Bang sebut, panjang berfikir. Sebab kat ilmu ni kita ajar sikit time pada limited. Hati kita pun tahu bila belajar tu, kita mungkin belajar 1% daripada ilmu yang dia akan guna tu. 90% dia akan belajar sendiri, dia berfikir. Jadi learn to think tu saya rasa adalah mustahil. Okey, Datuk, soalan saya tertarik. Saya nak tanya benda ni. Datuk pernah jadi Timbalan Chancellor Hal Ehwal Akademik dan Antarabangsa. Sepanjang kerjaya Datuk dekat dalam sebagai TNC, ada tak perkara-perkara yang Datuk rasa macam tak dapat nak capai? Jadi saya pada masa tu, macam Gebau sebut, sebagai TNC Akademik, memang jadi macam ayah saya lah. Maknanya kalau pasal Profesor Madya, saya yang temu juga. Kalau Profesor Madya, kenaikan Profesor Madya dan tu saya yang temu juga. Tapi saya memang katalah, sepanjang saya di TNC saya temu gitu, saya mungkin rasa tak sampai 5
Yalah, saya kata mungkin orang yang saya monitor tu mungkin beratus. Inilah bilangan dia. Saya rasa tak sampai 5 orang kot yang memohon untuk kenaikan pangkat bawah track pengajaran adik. Dan saya pun pasti dengan profesor pun lebih kurang macam tu lah. Nah, jadi timbul juga macam beberapa kali lah. Kita ada perbincangan dari segi apa di peringkat pengurusan dari segi tu, apabila kita stres pada pelajaran, pada bila kita perlu bila pelajar ni, graduate ni pengajaran lah. Kita tu in fact orang masih core business university ni masih teaching. Teaching. Kita dia core business kita teaching. Jadi timbul soalan kita lah. Ini orang kata apa, soalan yang mungkin belum dijawab. Mungkin dia ada cabaran ada gitu lah. Okey, bila tak ada, adakah ini bermakna syarat kita tak minat mengajar, ataupun kita tak ada, sebenarnya kita on the surface seolah ni UKM ni tak ada syarat yang excellent untuk mengajar. You don't have all the high quality prosecuan dia atau prosecuan yang actually excellent in the because tak ada, because nobody qualified. Macam tu. Nobody qualified. Yang qualified sikit sangat. Itu seolah mungkin memberi tanggapan negatif pada kita. Kedua, mungkin orang tak berminat. Dia tak minat. Dia tak minat macam itu. So satu perkara yang agak risau juga. Sebab kita kata core business kita adalah orang ajar untuk melahirkan graduan dari segi itu. Dari segi itu, tapi kita tak berminat. Yang ketiga, mungkin syarat kita tu tak begitu realistik, sebab kita dah biasa syarat untuk macam ke awasi daripada dulu. Memang kita bias pada research. Jadi bila kita buat track tersebut, research tu agak matured. Kita fine tune. Di pentadbiran buat sikit. Okey lah, pentadbiran tak ramai. Jadi mungkin tak tahu sangat lah. Maknanya kita pun dia tak boleh kesan sangat lah. Tapi bila pengajaran dia, kita sebenarnya start from scratch bila kita nak buat kaitan tersebut. Jadi saya rasa mungkin biasalah kita bila buat sesuatu and then macam kita rasa to make sure benda tu bagus, ada possibility lah. Saya kata bukan confirm lah, mungkin ada possibility kita mungkin overdo it. Dari segi apa, syarat-syarat yang kita mungkin kriteria kita tahu tak. Sebab kita macam biasanya lah, kalau kita buat something macam kita tak pilot, kita tak ada macam research ni kita tahu. Bila kita letak, kita tahu macam mana, berapa persen yang akan layak. Teaching masa kita buat, kita tak ada. Kita tak ada dari segi tu. Jadi saya rasa itulah cabaran ni lah. Kita yang kena tekilan lah. Yalah, berarti saya macam bila at the end tu, bila maknanya tak ramai yang berhubung situ, sometimes tu we feel lah that aspect. One day kita nak motivate, syarat tersebut sebenarnya nak motivate orang untuk excel dalam pengajaran. Dan kita reward dia, kita bagi recognition dia, reward dia. Tapi tak jadi. Okay, Datuk, diam tak diam, dah hampir sejam lebih dah kita bercerita. Jadi saya bagi pihak pengajaran UKM, bagi pihak program pendidik pendidik ni mengucapkan banyak terima kasih lah. Ribuan jutaan terima kasih kepada Prof Datuk yang sanggup datang ke sini untuk di berborak sikit membincang mengenai banyak, saya rasa perkara-perkara yang kita pick up dari segi pengajaran dan macam-macam Datuk kongsi tadi menjadi rasa menjadi seorang pendidik yang baik, macam mana nak overcome apa yang membahagiakan dan seterusnya. Saya rasa ini menjadi satu kita harap menjadi sebagai satu panduan dan sebagai satu motivasi untuk para pendidik kita. Macam betul, saya rasa mewakili pendidik muda syarah baru ni, saya rasa banyak orang kata pengajaran yang kita boleh ambil sepanjang pengalaman Prof yang luas 32 tahun tu kan. Kita boleh pick up, dan tip-tips yang along the way yang Prof bagi tadi tu, saya rasa banyak kita boleh guna dalam pengajaran kita pada masa ini lah, Prof. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih lah. Kita ni bersebat-sebat kalau orang kata apa ni ada yang atau saya punya passing remark tu, maknanya kalau ada kadang saya tersebut beberapa nama dan mungkin saya dah tertinggal nama-nama lain lah. Jadi saya tu minta maaf lah dari segitu. Okey, saya doakan supaya pelajaran terus orang kata maju cemerlang untuk melahirkan syarat je lah yang berkaliber dan juga
kepada UK je lah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.